Assalamualaikum. Okey, hari ini kita akan teruskan tentang kesan kekurangan air dalam tumbuhan terhadap pembukaan dan penutupan stoma. Jadi tumbuhan ini ada dua keadaan, iaitu tumbuhan segar dan juga tumbuhan layu. Ya, jika tumbuhan segar, kita boleh benarkan ya air keluar daripada stoma melalui stoma ke persekitaran untuk proses transpirasi. Ya, proses transpirasi ini penting untuk menyejukkan tumbuhan. Tetapi ketika tumbuhan layu, air mesti dihalang daripada keluar daripada tumbuhan. Jadi stoma mesti ditutup. Jadi sekarang kita tengok macam mana mekanisme pembukaan dan penutupan stoma dalam keadaan tumbuhan segar dan tumbuhan layu. Okey. Ketika tumbuhan mendapat air yang mencukupi, ya, sel pengawal ni akan dapat air mencukupi dan menjadi segah, maka disebabkan dinding luar ni lebih nipis, ya, dinding luar stoma lebih nipis berbanding dengan dinding dalam ni, ya, maka tekanan air akan menolak ke arah dinding yang nipis ni lebih banyak, ya, menolak lebih banyak dan akan menyebabkan dinding ini melengkung, ya, dia melengkung keluar. Jadi, dengan cara itu, stoma akan terbuka. Ya, sebab dinding ini susah nak ditolak ke dalam. Sebab dia tebal. Ya, dinding sebelah dalam ni tebal. Ya. Susah nak tolak ke dalam. Jadi, disebabkan ini lebih elastik, lebih nipis, maka ini yang lebih senang ditolak ke luar. Jadi, menyebabkan melengkunglah sel pengawal, maka stoma akan terbuka. Okey, pada ketika tumbuhan layu, ya, air, kekurangan air, jadi tiada daya tolakan ya pada dinding, maka sel pengawal ini akan hilang kesegahan dan stoma akan tertutup. Ya, dia tak tolaklah, tak ada air. Tak ada air, tak tolak keluar. Maka stoma akan jadi bentuk seperti ini. Maka stoma tertutup, maka air boleh dihalang untuk keluar dengan lebih banyak. Tumbuhan ni dah layu. Ya. Lagi air nak keluar lagi semakin kering lagi tumbuhan ni, ya. Jadi mesti dihalang dengan cara penutupan stoma. Okey. Itu ialah tentang kesan kepada pembukaan dan penutupan stoma, ya. Baik. Seterusnya kita akan teruskan kepada daun sebagai organ utama bagi transpirasi. Okey, apa maksud transpirasi? Transpirasi ni ialah proses kehilangan air dalam bentuk uap air secara sejatan daripada tumbuhan ke atmosfera. Ya, ini adalah proses kehilangan air, ya. Dia berlaku di semua organ, tetapi yang paling banyaknya ialah berlaku 90% berlaku melalui daun, iaitu secara lebih khusus melalui liang stoma. Okey, air banyak hilang melalui liang stoma. Okey, jika kita tengok gambar ni, ya, air masuk melalui akar dan naik ke atas. Naik ke atas ke daun dan kemudian akan disejatkan ya ke atmosfera, banyaknya melalui daun. Okey. Dia ada beberapa faktor persekitaran yang akan mempengaruhi kadar kehilangan air ni, ya, kadar transpirasi, ya. Jadi dia ada beberapa faktor. Yang pertama ialah keamatan cahaya. Keamatan cahaya. Okey. Jika kita tengok graf, ya, graf. Semakin tinggi keamatan cahaya, okey, semakin tinggi kadar transpirasi. Iaitu kenapa jadi begini? Kerana bila keamatan cahaya tinggi, maka akan berlaku fotosintesis, ya. Fotosintesis yang menyebabkan kewujudan sukrosa hasil daripada fotosintesis. Maka kepekatan di dalam sel pengawal itu lebih pekat, ya, sukrosanya, maka dia akan menyebabkan stoma terbuka. Okey, tetapi pada satu peringkat
kadar transpirasi ini akan menjadi malar tetap walaupun kita tambah keamatan cahaya. Ya, kerana apa? Kerana adanya faktor-faktor lain yang menjadi penghadnya. Ya, mungkin kelembapan relatif udara dia setakat itu saja, mungkin suhu dia setakat itu je, mungkin pergerakan udara setakat itu je kan. Jadi kadar transpirasi akan menjadi malar pada satu tahap yang tertentu. Okey, itu ialah faktor yang pertama, iaitu keamatan cahaya. Okey. Faktor yang kedua ialah kelembapan relatif udara, iaitu kadar kelembapan udara sekeliling. Ya. Jadi semakin rendah kelembapan relatif udara, maksudnya semakin kering, ya, semakin kering, kadar transpirasi semakin tinggi. Semakin lembap, maka kadar transpirasi akan menurun. Ya. Kerana bila di sekeliling daun itu ada banyak buap air, iaitu kelembapan relatif yang tinggi, maka air daripada daun susah untuk tersejat ke atmosfera. Kerana atmosfera tu sendiri pun dah dipenuhi oleh buap-buap air, molekul air. Ya. Jadi susah air daripada daun nak keluar. Okey. Faktor yang ketiga ialah faktor suhu. Jika kita perhatikan graf, ya, semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar transpirasi. Ini apa maksudnya ialah semakin tinggi suhu, tenaga kinetik molekul air akan bertambah. Iaitu air itu semakin laju bergerak, maka lebih cepat terlepas keluar daripada stoma. Maka semakin tinggilah transpirasi. Okey. Faktor keempat ialah pergerakan udara. Ya. Okey, pergerakan udara, semakin tinggi kelajuan udara, semakin tinggi kadar transpirasi. Ya, kerana apabila air terkeluar dari daun, maka udara di luar ni akan tolak air ni ke tempat lain. Maka air dari daun boleh lagi keluar. Ya, boleh keluar dari daun. Air boleh keluar dari daun. Molekul udara akan tolak molekul udara pergi ke tempat lain, molekul air ke tempat lain, maka ada ruang-ruang kosong di atmosfera untuk membolehkan air itu terlepas, ya, keluar daripada daun. Okey. Jadi itu adalah beberapa faktor persekitaran yang mempengaruhi kadar transpirasi. Baik, cikgu sampai sini untuk bab 2, siri 2. Okey. Jadi, cikgu ucapkan selamat menonton dan selamat belajar. Kalau ada yang tak faham, boleh mesej cikgu, ya. Okey, sekian, terima kasih.